Paparan utama minggu ini, 54 pegawai kadet penolong penguasa tamat kursus asas. Magistrate dipenjara 58 tahun dan denda 1.05 juta ringgit. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Imana Bazrul bersiaran dengan rangkuman berita dan info rasuah di Make News pada kali ini. Seramai 54 pegawai kadet penolong penguasa grade P29 telah menamatkan kursus asas pegawai SPRM secara rasminya pada 31 Mac 2022. Mereka diraikan di Majlis Perbarisan Tamat Latihan Kursus Asas Pegawai SPRM Siri 25 Bilangan 1 2021 yang telah diadakan di Kompleks SPRM Negeri Johor. Make News mengucapkan syabas dan tahniah serta selamat bertugas. Seorang magistrate dijatuhi hukuman penjara 58 tahun dan denda 1.05 juta ringgit oleh Mahkamah Session Kuantan atas 6 pertuduhan meminta dan menerima rasuah daripada seorang peniaga sebagai dorongan mengenakan denda dan tidak menjatuhkan hukuman penjara kepada peniaga berkenaan. Di Mahkamah Magistrate Putrajaya pula, 5 disiasat dan 3 antaranya direman bagi membantu siasatan kes rasuah membabitkan projek pembinaan transit aliran massa MRT bernilai lebih 650 juta ringgit. Di mahkamah yang sama juga, 3 individu termasuk pengurus besar syarikat warga Korea ditahan kerana mengemukakan dokumen palsu bagi mendapatkan pinjaman 4.2 juta pound atau 23.1 juta ringgit bagi membeli 24 kenderaan terpakai dari luar negara. Dalam kes berasingan, Magistrate Tuan Syahwira Abdul Halim juga membenarkan reman kepada pengarah wanita yang terbabit dalam pemilihan kontrak dipercayai membocorkan maklumat tender bernilai 1.2 juta ringgit kepada suaminya sebagai balasan syarikat milik suaminya dilantik sebagai subkontraktor projek berkaitan sistem elektronik. Turut mendapat perhatian, beliau juga telah membenarkan reman seorang lagi individu iaitu penasihat kanan syarikat bagi membantu siasatan berhubung nilai projek berjumlah 132 juta ringgit membabitkan sebuah institut berkaitan automotif dalam negara kerana memberi suapan 5 juta ringgit menjadikan 20 juta ringgit kesemuanya. Sementara itu, Mahkamah Rayuan Putrajaya menjatuhkan hukuman penjara 10 tahun dan denda 42 juta ringgit ke atas seorang pegawai kanan polis atas 8 kesalahan pengubahan wang haram berjumlah 3.35 juta ringgit sekaligus membenarkan rayuan pihak pendakwaan bagi meningkatkan hukuman penjara sebelum ini oleh Mahkamah Johor Bahru iaitu penjara 4 tahun. Di Mahkamah Session Johor Bahru, bekas Presiden dan Ketua Eksekutif Johor Corporation, JCOP, Datuk Kamaruzaman Abu Kasim didakwa atas tuduhan memperdayakan ahli lembaga pengarah JCOP melibatkan pelaburan 9.4 juta ringgit dengan tidak memaklumkan kedudukan syarikat World Logistics Council Limited yang tidak mampu meneruskan operasi. Di Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur pula, bekas pengurus projek ditahan reman bagi membantu siasatan menerima rasuah RM30,000 sebagai balasan memberikan kerja-kerja pembekalan serta pemasangan papan tanda dan logo kepada syarikat bagi sebuah stesen televisyen tempatan. Rangkuman sepanjang minggu kes-kes rasuah pegawai penguatkuasa. Di Mahkamah Session Ipoh, Lance Corporal didenda RM1,500 selepas mengaku salah menerima suapan RM200 agar tidak membawa pasangan yang ditangkap halwat ke balai polis. Di Seremban, pegawai JPJ dan isteri bersama seorang lagi lelaki ditahan kerana meminta dan menerima sogokan RM300 hingga RM2,500 sebulan untuk tidak mengambil tindakan atas kesalahan Akta Pengangkutan Jalan 1987. Di Johor Bahru, pembantu penguatkuasa KPDN HEP didenda RM2,000 kerana mengaku bersalah menerima suapan RM700 supaya tidak diambil tindakan ke atas syarikat yang menjalankan perniagaan barang kawalan bekalan. Di Melaka, Ketua Balai Polis tidak mengaku bersalah atas 5 pertuduhan meminta dan menerima rasuah RM21,800. Di Alor pula, pegawai bomba didakwa 5 pertuduhan rasuah menerima suapan tunai sehingga RM2,000 membabitkan kerja penyelenggaraan kenderaan milik jabatannya. Sekian rangkuman Make News kali ini. Berita penuh boleh layari portal www.sprm.gov.my.
Saudara, hadiah boleh jadi rasuah jika pemberi atau penerima ada hubungan rasmi. Pemberian hadiah boleh mempengaruhi keputusan yang dibuat dan nilai hadiah tidak setimpal dengan maksud hadiah diberi. Fikir-fikirkan, bye.